Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku rasa antara banyak-banyak manusia yang paling famous di Malaysia ini, antara yang paling famous di Malaysia adalah Sanusi, Menteri Besar Kedah. Ada banyak sebab lah kenapa dia famous. Antara sebab-sebabnya kenapa Sanusi famous, kerana banyak dia buat kontroversi lah. Banyak dia buat isu-isu hangat di pasaran. Tapi okey jugalah, sebab itu kan memang ahli politik memang begitu kan? Kankah ahli politik memang begitu? Tapi memang hebat sikit lah, Sanusi ni memang hebat. Saya akui dia memang hebat lah. Lim Guan Eng kali ini pula yang kenakan Sanusi. Lim Guan Eng minta Sanusi untuk menarik balik kenyataannya. Baru-baru ini ada satu kenyataan daripada Sanusi yang memang hangat di pasaran, yang memang mengejutkan, yang memang sehingga Lim Guan Eng mungkin terasa hati dan minta supaya Sanusi menarik balik kenyataan yang telah dikeluarkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Rakyat telah kecoh seketika apabila bekas Ketua Menteri Pulau Pinang iaitu Lim Guan Eng menyelar tindakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor yang mempersoalkan keabsahan negeri Pulau Pinang dan didakwa mengapi-apikan sentimen ekstremis. Wow, patutlah Lim Guan Eng tak puas hati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di Malaysia kita ada yang namanya undang-undang, kita ada perlembagaan, kita ada segala-galanya di Malaysia. Harus menghormati undang-undang, harus menghormati perlembagaan. Walaupun of course kita ini negara yang bebas bersuara, negara yang bebas untuk memberikan komen, tapi ada masanya kita harus menjaga apa yang kita sebut. Jangan sampai terfitnah, pertama. Kedua, jangan sampai sehingga menyebabkan boleh menimbulkan persengketaan, boleh menimbulkan api sentimen-sentimen yang tidak baik, dan yang paling teruk tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh menimbulkan ketegangan kaum. Jadi kita harus menghormati. Walaupun kebebasan bersuara itu bagus, tapi ada hadnya. Jangan sampai kerana bebas bersuara, sedar-sedar dia selalu kena saman. Sebab itulah yang berlaku kepada banyak pihak sekarang ini. Selalu kena saman. Lepas tu bila sudah kena saman, tuduhlah, kata dia ini suka menyaman, dia ini tidak boleh terima kritikan, sikit-sikit saman, hati tisu, macam-macam lagi. Tapi macam mana tidak saman kalau difitnah? Kalau tidak fitnah, nanti sekarang penyokong, walaun sekalian kata betul lah tu, sebab dia tak dapat lawan. Bukanlah, lepas tu bila lawan kata pula hati tisu lah, macam-macam lah. Okey, denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Itulah cuba untuk menyelamatkan bos sendiri terkantoi. Lepas tu yang nak difitnah pula penguat kuasa sendiri, bos penguat kuasa pula tu. Fitnah SPRM offer rasuah sebanyak 10 juta ringgit Malaysia
rupa-rupanya lelaki yang menggelar dirinya Syafiq, namanya Syafiq itu, rupa-rupanya pegawai Wan Saiful. Wan Saiful sudah didakwa di mahkamah kerana tuduhan rasuah, meminta dan menerima rasuah. Bukan menerima tetapi meminta juga. Hihihihi. Nampaknya kali ini bos dah kena, sekarang anak buah pun kena juga. Daripada negaramerdeka.com. Okey, baik. Kita tahu apa yang berlaku sudah kan. Kita sudah tahu apa yang berlaku, di mana ada seorang lelaki mendakwa mendakwa kononnya SPRM cuba memujuk Wan Saiful beri 10 juta ringgit supaya dia dapat memberi keterangan yang bertentangan untuk Muhyiddin Yassin. Tiba-tiba bila dah terkantoi, bila dah SPRM nak ambil tindakan, tiba-tiba dia cakap dia manipulasi lah. Dia tak cakap pun, tapi video tu dirakam. Video kena rakam. Itulah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini telah menahan seorang pengguna TikTok yang mendakwa Wan Saiful Wanjan telah ditawarkan rasuah bernilai berjumlah 10 juta ringgit Malaysia. Orang itu iaitu Muhammad Syafiq Abdul Halim yang merupakan pegawai penyelidik kepada Wan Saiful, mendakwa wang itu ditawarkan SPRM supaya bekas Ketua Penerangan Bersatu itu menukar kenyataan. Rupa-rupanya dia tu ketua pegawai. Katanya kenyataan itu bakal digunakan bagi menganiaya bekas Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu, iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Malang sungguh bagimu kerana SPRM sudah pun mengambil tindakan, kena tahan. Terlanjur berbicara, Syafiq kemudiannya tampil membuat permohonan maaf melalui sebuah hantaran di akaun Facebook miliknya. Malangnya Azam Baki tak mau maafkan. Ini terbaik. Kadang-kadang ada perkara yang kita boleh maafkan, yang ada perkara yang patut kena dulu pengajaran baru boleh maafkan. Bagi pengajaran dulu baru maafkan. Apa kau rasa urin? Baju urin. Apa kau rasa urin? Pertama. Kedua, apa kau rasa terlampau banyak duit? Mau juga kena saman kan? Menurut Syafiq, dia terlepas cakap mengenai kabar angin di mahkamah dan turut menuduh pihak lain cuba memanipulasi kenyataannya. Terlepas cakap apa pula tu? Kena rakam tu, mana ada terlepas cakap. Dia berulang-ulang kali diucap. Kalau sekali cakap mungkin terlepas, tapi kalau berulang-ulang kali dalam satu kali video, itu bukan terlepas. Okey. Walaupun sudah meminta maaf, kenyataan Syafiq itu secara tidak langsung telah pun merosakkan reputasi serta integriti SPRM. Dia datang ke pejabat SPRM setelah dapat arahan kita dan kemudian ditangkap di pejabat SPRM pada 22 Februari 2023 pada pukul 3.30 petang. Benda ni, video ini tidak boleh. Katanya video ini tidak boleh dipadam mana-mana, dan rata-rata pun masih lagi mempercayai wujudnya perkara ini, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Betul. Bila sudah tercakap, orang percaya itu akan tersebar, tidak dapat dibuat damage control yang mudah. Sebab itu hentikanlah tabiat fitnah. Lepas itu minta maaf. Lepas tu buat lagi fitnah,
Lepas itu minta maaf, buat lagi, hentikanlah tabiat yang buruk begitu itu. Susah lah. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Bye bye.